apakah punca sebenarnya kemurungan dan depresi ini? So bila kita nak tengok punca kemurungan, dia tak ada satu faktor tunggal lah. So dia bersifat multifaktorial. So ia adalah kombinasi interaksi daripada pelbagai faktor, iaitu faktor biological atau genetik yang saya sebutkan tadi, and then faktor psychological, and then stres ataupun peristiwa silam yang pernah berlaku pada seseorang, dan faktor persekitaran. Okey, faktor biological macam saya cakap tadi lah, hormonal, and then neurotransmitter ataupun bahan kimia, dan juga genetik. Faktor yang kedua adalah faktor psychological. Dia berkait rapat dengan kemungkinan seseorang mempunyai sejarah trauma yang lepas dalam hidup, ataupun personality seseorang yang mungkin bersifat lebih rendah diri, ataupun mudah cemas, ataupun mudah risau tentang sesuatu perkara, ataupun memang mempunyai pola fikiran yang negatif dan mendapat ada gangguan dari segi cemas itu. Itu untuk kita tengok dari segi psikologikal lah. Dari segi seterusnya adalah stres ataupun perubahan. Perubahan atau peristiwa dalam kehidupan yang signifikan itu pun salah satu kita panggil precipitating kepada gejala kemurungan tu. Contohnya mereka mengalami stres yang kronik ataupun kesulitan setiap hari dalam kehidupan, especially kita nak relatekan dengan COVID-19 kan, pelbagai kesusahan, kesulitan yang dialami oleh individu, dan seterusnya perubahan dalam hidup. Again, saya nak kaitkan dengan COVID-19, perubahan yang banyak tentang selepas pandemik ini, kehilangan pekerjaan, and then mereka juga ada perubahan yang jelas dari segi mungkin work from home, and sebelum ni work at the office kan, macam itu. So seringkali perubahan-perubahan ini sebenarnya telah mengganggu kestabilan ataupun rutin kita seharian. Rutin harian telah diganggu. Ya, betul. Kalau kita lihatlah doktor, 30-40 tahun yang lepas, mungkin zaman mak ayah kita ataupun tok nenek kita, perkara sebegini, kemurungan ini tidak wujud di dalam kamus, perkara ataupun perkataan depresi, dan mungkin individu yang mengalaminya tidak dapat diagnosis yang sewajarnya, yang sebetulnya, dan mereka dibiarkan begitu saja. Jadi apakah kesan kemurungan jika dibiarkan tanpa rawatan yang diperlukan dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang? Okay. So of course bila kita dapat tahu yang ini adalah kemurungan, kita pun nak cari jalan penyelesaian kan, tetapi banyak juga impak atau signifikan yang buruk ataupun yang terjadi dalam masa kepada individu. So macam saya kelaskan tadi, of course gangguan emosi, gangguan kognitif, gangguan fizikal tu adalah jangka masa pendek lah. Seterusnya perkara ini akan mengganggu fungsi seseorang. So hilang kemungkinan akan hilang pekerjaan, kemungkinan akan hilang role dia sebagai tanggungjawab dia sebagai seorang ayah, ibu, suami isteri, macam itu, mengganggu tugas-tugas harian. Tetapi yang kita tengok, bila perkara ini dibiarkan tanpa rawatan yang tepat dan cepat, dia akan menjadi risiko pada jangka masa panjang. Contohnya mungkin daripada depresi yang biasa menjadi depresi yang lebih teruk, sampai ada gejala psikosis, ataupun macam saya cakap tadi lah, sehingga ada tahap di mana dah ada fikiran untuk mencederakan diri sendiri ataupun mencederakan orang lain. Ini adalah kesan jangka masa yang panjang yang sangat berbahaya. Selain daripada itu, bila kita tidak merawat ataupun menangani depresi daripada peringkat awal, dia akan memberi risiko kepada masalah kesihatan fizikal yang lain, penyakit-penyakit kronik yang lain seperti kecil manis, darah tinggi, dan juga dia akan menurunkan imun sistem seseorang. So memang mudah untuk mendapat jangkitan penyakit, dan overall dia akan menurunkan kualiti kehidupan seseorang. Ya.